Dalam video kali ini, kita akan menceritakan tentang asas-asas Docker. Jadi, apa itu Docker? Docker adalah salah satu software yang digunakan untuk membina environment system. Sebagai contoh, di dalam gambar ini kita akan terdapat banyak aplikasi, iaitu aplikasi A sehinggalah ke aplikasi F yang berada di atas Docker. Kalau kita tengok daripada bawah, okay, mula-mula ini infrastruktur. Infrastruktur ini adalah maksudnya server ataupun PC ataupun laptop kita, dan di dalam PC ini adanya operating system. Yang ini kita bergelar dia host operating system. Dan di atas host operating system kita akan install Docker, dan di dalam Docker ini barulah kita boleh memasukkan kita punya aplikasi-aplikasi kita. Jadi, apa itu containerized application? Containerized application ini ialah sama macam virtual machine. Okay, bagi mereka, virtual machine ini ialah di mana keadaan kita boleh memasukkan satu layer operating system ataupun virtual operating system di dalam sistem kita. Okay. Okey, apa contoh virtual machine? Okey, contoh virtual machine yang ada dekat market sekarang biasanya VMware yang terkenal lah. VMware dengan VM Player dengan VirtualBox. Okey, VirtualBox daripada Oracle. Okey. Jadi apa yang dilakukan oleh mesin-mesin ini ialah dengan adanya VirtualBox, kita boleh isolatekan kita punya program kita di atas host komputer kita. Okay. Contohnya kalau kita tengok dalam gambar rajah ini, okay, kita pergi ke virtual machine, okay. Okay. Ini infrastruktur, dan di atas infrastruktur itu akan terdapat hypervisor ataupun ikutlah apa jenis VM virtual machine yang kita pakai. Dan kemudian di atas ini adanya virtual machine. Infrastruktur, hypervisor ni untuk Windows. Kalau yang lain tu, dia adalah nama-nama yang lain tu. Saya tak apa ingat dah sekarang. Okay. So sekarang ni, di dalam virtual machine ni, kalau kita perhatikan, kita boleh install bermacam-macam operating system. Okay. Contohnya macam kita nak buat ada 3 aplikasi, application A, application B dan application C. Okay. Dan kita pun kena install operating system untuk setiap aplikasi itu. Ini adalah salah satu contoh virtual machine. Okay. Dalam ini kita menggunakan VMware Workstation. Okay. Kalau kita perhatikan dekat dalam ni, kita boleh install bermacam-macam operating system. Okay. Contohnya Windows 10, Windows 8.1, Windows 7. Okay. Dekat dalam ni pula ada Windows Server dan Linux dan seterusnya lah. Cuma kenapa kita tak pakai VMware? Kenapa kita nak pakai Docker? Sebab yalah, VMware pun boleh mempersiapkan boleh memberikan apa yang kita nak. So kenapa kita nak pakai Docker? Okay. Problem dia kalau kita menggunakan VMware ni, okay, pertama dia pakai memori yang banyak. Contoh Windows 10. Windows 10 dia memerlukan lebih kurang 4 GB RAM. Okay. And then aplikasi kita yang di dalam Windows 10 tu, katalah kita ada 3 aplikasi di dalam Windows 10, kan. Jadi kita perlukan 12 GB hanya untuk run 3 aplikasi. Ataupun kalau kita nak Windows Server, untuk run Windows Server ni dia lebih. Windows Server ni biasalah di server kan, dia perlukan RAM yang lebih lah, kan. Jadinya ianya tak begitu sesuai lah dengan keperluan kita. Jika kita menggunakan VMware, maksudnya kita perlukan, jika kita perlu VMware ni, jika pakai VMware ni kita perlukan lebih resources, lebih RAM, lebih CPU power, semuanya lebih lah. Jadi ini tak cost effective. Ini pula ialah Docker yang run 3 aplikasi di dalamnya. Okay. Kalau kita perhatikan di sini,
Pertama, dalam Docker training lah, kita ada ni Nginx server, which is dia adalah Linux server yang menjalankan software Nginx, dan satu lagi server kita run PHP FPM, kerana Nginx ni dia by default dia tak support PHP FPM. Jadi kita kena ada satu server lain untuk execute apa-apa command berkenaan dengan PHP. Dan kemudian untuk database, dalam kes ni kita pakai PostgreSQL 13. Jadi semua ini memerlukan, sebenarnya kalau kita nak set up ketiga-tiga server ni, memang kita perlukan RAM yang besar, CPU yang besar. Cuma bezanya dekat sini, kalau kita tengok, nampak container memory usage kita ni hanya berapa saja kegunaan dia. Dia sangat-sangat rendah. Ini adalah application Docker. Okay, macam tadi tu hanya gambar. Okay, yang ini adalah application. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ini kita punya server-server kita yang kita telah deploy. Manakala pula bila kita lihat dekat sini, kita tengok RAM yang digunakan hanyalah 42 MB. Dan dia punya CPU usage pun entah macam pakai tak pakai aja. Tengok zero. Kat sini kita ada ni kan. Jadi apakah tujuan penggunaan Docker? Okay. Salah satu tujuannya ialah, pertama, dia menjimatkan masa. Okay. Kenapa dia dikatakan menjimat masa tu? Menjimatkan masa tu apabila macam dulu, apabila kita nak set up satu CPU ataupun satu PC untuk developer kita kan, kita kena install satu persatu. Contohnya dalam mesin tu dia perlukan PostgreSQL 13. Lepas tu dia perlukan PHP ataupun dia perlukan Node.js. And then adalah bermacam-macam lagi lah dia punya dependency untuk diinstall, ataupun ada setengah-setengah tu perlukan driver yang tertentu. Okay? Itu baru satu mesin. Habis kalau what happen kalau ada 10 CPU kita nak siapkan untuk setup untuk kegunaan development. Jadi ini semua memang memakan masa yang lebih. Okay? Keduanya, untuk developer ni dia lebih boleh fokus kepada development lah daripada memikirkan tentang benda-benda yang tak berapa perlu untuk dia kerja. Jadi dia boleh fokus pada development saja sebab infrastruktur itu telah dipersiapkan oleh pasukan yang lain. Dan kemudian dia boleh menghasilkan semula environment dengan lebih konsisten. Okay, contohlah macam satu projek ni dia menggunakan PHP 5. Okay. Kemudian zaman telah bertukar, 2-3 tahun kemudian orang pun dah switch kepada PHP 7 ke PHP 8. And then tiba-tiba dia nak ada enhancement. Mereka perlu buat enhancement pada application yang lama-lama ni. Jadi kita terpaksa pakai balik PHP yang lama itu. Jadi kita tak boleh nak run pakai PHP 7 sebab dia punya output dia akan berbeza. Jadi salah satu tujuan Docker ni ialah dia akan eliminate masalah dia berjalan dekat komputer saya tapi dia tidak berjalan dekat komputer lain. Okay. Ini adalah komponen dalam Docker. Okay. Ini yang asas je lah. Ada lebih lagi lah tapi kita tak nak cover dekat dalam ni lah. Okay. Okay. Pertamanya, nama komponen ni dipanggil container. Container ni dia adalah hardware kita lah, contohnya PC ke laptop. Analogi dalam dunia luar ni kita boleh katakan dia je PC, laptop ke server ke, itulah dia. And then diikuti dengan images. Okay, images ni biasanya dia macam CD lah ataupun ISO file. CD yang telah diformat dengan format ISO. Okay. Kemudian ataupun CD installer lah, senang cerita. Okay, volume pula ni macam hard disk ataupun SSD, dan network pula network lah, sama juga dalam dunia luar. Okay, apakah Docker Compose File? Okay, Docker Compose File ni dia untuk
memudahkan set of Docker, contohnya lah macam kita ada 2-3 container. So dengan 2-3 container ni dengan satu command aja kita boleh execute, kita boleh on-kan ketiga-tiga Docker tu serentak. Okay. Kalau tak, kita kena buat satu persatu. Jadi memang kerja gila lah kalau kena nak buat satu persatu kan. Dan kebanyakannya kita bukan ingat pun command-command yang ada di dalam Docker tu. Okay, saya tunjukkanlah salah satu cara macam mana nak runkan Docker tanpa penggunaan Docker Compose file. Okey, di dalam skrin ini adalah command untuk execute Docker. Okey. Tapi kalau kita tekan enter ni tak jalan dah sebab dia tak betul kan. Okay. So mula-mula sekali kalau kita perhatikan, mula-mula ada nama Docker diikuti dengan run. Okey, option ni akan ada macam-macam lah. Kalau kita nak tengok apa option dia, kita type Docker run help lah. Okay. Kalau kita cuba Docker run help. Okey. Ada bermacam-macam lah kita punya parameter ni yang memang kita tak akan larat nak ingat lah. Jadi itu kita menggunakan Docker Compose file tu supaya kita tulis sekali dan kita dah tak payah nak ingat lah. Okay. Tapi dekat sini kita nak tunjukkan lah macam mana cara penggunaan dia lah. Docker. Okay. Kalau kita nak tengok image, kita type Docker image ls. Okay. Dekat dalam ni kita ada image dia. Okay. Macam ni, repository dia test engine X. Okay. Ni tst.php, test php fvm, ni database Postgre. Okay, so sekarang ni kita nak buat satu container yang dengan menggunakan image engine X. Okay. Maksudnya kita nak run web server lah dekat dalam ni. Okay. So cara dia ialah Docker run, okay, diikuti dengan nama container yang kita nak. Okay, let's say my container. Okay. Kemudian akan ada dia punya nama diikuti dengan nama image. So sekarang ni nama image ni kita boleh ambil daripada repo ni, okay. Test dan diikuti dengan colon. Kalau colon ni diikuti dengan dia punya tag. Okay. So Docker run my container test engine X, okay. My container latest. Test my container. Ada sedikit kesilapan dekat sini. Oh, kita tersilap. Okay. Docker run. So switch dia ialah name. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, switch dia ialah name. HIJKLM. Okay, nampak ni name. Ada double. Dash name. Okay, lepas tu dia kata ialah assign a name to a container. Okay, jadinya kita sekarang ni kita nak run. Test engine X tetapi dengan menggunakan nama container kita my container. Dan selepas tu tekan enter. Okey, so sekarang ni container kita sudah berjalan. Okay, macam mana kita nak tengok container ni berjalan? Kita akan tengok di dalam Docker. Okey, ini kita punya container. Okey, nampak ni my container. Okey, lepas ni apa benda ni? Ni mungkin yang tadi yang tidak berjaya. Okey. So sekarang ni dengan satu command itu kita dah preparekan kita punya server. Okey, macam mana kita nak tahu server ni berjalan ke tidak? Kita boleh tengok dekat sini. Open in terminal. Okey. So di dalam ni kita boleh run ls. Okey, sebab dia pakai Linux, so kebanyakan command adalah command Linux lah di dalam ni. So kalau kita tengok ini adalah file-file di dalam Linux. So macam kita nak pergi ke kita nak pergi ke ni folder ni, ni, kita type kat sini cd ls. ls ni maksudkan this senarai file. Itu cd cache dan begitulah seterusnya lah. Jadi maksudnya kita ada container dengan command yang dibuat tadi itu.
Semua masalahnya macam mana kalau kita nak stopkan benda ni? Takkan satu je ni tak boleh jalan ni. Okay, dalam ni kan contohnya kan dekat dalam ni. Macam mana kita ni kalau kita buat macam ni memang sangkut lah. Jadi dia ada satu option lain dipanggil detach. Yang mana apabila yang ini beroperasi dan yang ini beroperasi, dia boleh exit daripada ni ataupun dia boleh detach daripada proses yang ada. Okay. So sekarang ni I stop dulu. Okay. Kemudian kita start balik. Docker run name -d -d. Oh, my container is already in use. Okay, tak apa, kita clearkan my container dulu sebab kita container ni dah sedia ada dan kita akan buang dan kita akan recreate semula ya. Okay, di sini Docker kita. Okay, nampak my container ni, kita akan pilih dan kita tekan butang delete. Dia akan delete lah. Okay, dia kadang-kadang mengambil masa, tapi kadang-kadang sekejap je. Tengok keadaan. Ataupun kadang kita klik sekali lagi. Boleh pula dia ni. Okay. So sekarang ni kosong. Tak ada apa-apa container dekat dalam ni. Jadi, kita berbalik kepada kita punya command line tadi tu. Okay. Sekejap command line. Okay. Kemudian kita akan execute. Cuma bezanya kali ni Docker run -d name container my container test engine sama macam tadi kecuali yang ini di detachable. Okey, nampak? So kemudian kita boleh run container-container yang lain. Okay, let's say macam kita sekarang kita my container 2. Okey, lepas tu kita buat lagi my container dengan menggunakan image yang sama. My container 10 pun boleh. Okay. Jadi kita lihat, mari kita lihat dekat dalam Docker tu macam mana keadaan dia. Okey. Macam kita lihat kat sini, kita ada 3 server yang beroperasi. Kalau kita buka ni semua sama je lah dalam ni. Jadi berbalik, kita balik semula tengok kita punya Docker Compose balik tadi yang kita tengah tengok tadi kan. Jadi macam yang kita tengok tadi adalah bagaimana cara kita mengoperasikan Docker daripada command line. Jadi Docker Compose file ini dia akan memudahkan kita akan simpankan ke semua configuration tu di dalam satu file dan dengan satu command kita boleh menggerakkan, boleh execute ataupun boleh menyediakan berbagai-bagai jenis server berdasarkan file yang ada. Jadinya apa lagi? Manfaat dia. Manfaat dia maksudnya kalau kita ada satu kumpulan, kita senang bagi satu file ini dekat satu kumpulan itu dan mereka semua boleh menghasilkan semua server-server yang ada. Contohnya ada 10 server. Dengan satu command line, dia boleh upkan semua server dengan version-version yang sama sehinggalah ke poin-poin yang tertentu. Contohnya macam saya nak buat PostgreSQL 13.1. Maka mereka semua akan mendapatkan PostgreSQL 13.1. Dan ini dengan cara ini dah tak ada cerita pasal dia berjalan dekat komputer ni, dekat komputer ni tak jalan. Dah tak ada dah sebab kita menggunakan environment yang totally sama dengan orang-orang yang lain, dengan tim kita lah. Jadi tak ada masalah macam tu dah tak ada lagi dah. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah kita tengok dekat macam mana kita punya sekarang ni saya telah menyediakan satu git file untuk di-download lah. So sekarang ni kita boleh tengok dekat dalam kita punya dalam kita punya architecture kita.
Okay, ataupun seni bina lah. Okay. Jadinya ini adalah orang-orang yang cuba nak akses kepada server kita. Okay. Okay, mereka akan melalui port 80 yang ini expose kepada dunia luar. Okay. Kemudian di dalam ini server-server kita akan berkomunikasi di antara satu sama lain dengan menggunakan port-port yang telah kita tetapkan lah. Contohnya macam web server kepada PHP FPM menggunakan port 9000, manakala komunikasi di antara PHP FPM ke PostgreSQL menggunakan port 5432. Jadi kita akan download Git file dan kita akan analisis file itu satu-satu. Yes, saya akan download. Saya akan download. Saya akan create satu directory lah. Okay, baik. Okay. Seleksi kita buat training. Okay, jadi cd training. Okay, kita akan pastekan git clone something. Okay, dan cloning. Okay, selesai. Okay, kita akan check di dalam, kita akan load dekat dalam Visual Studio, Visual Code. Okay, saya sudah buka Visual Code. Dan kemudian kita nak buka file itulah, add folder to workspace. So dalam C, apa nama dia? File. Di dalam folder training, dan klik add. Do you trust the author? Yes. Okay, so dalam folder training, Docker training. Okay, ini file-file yang kita dapat setelah kita download daripada Git. Okay. Okay, so sekarang ni kita tengok apa yang ada di dalam Docker punya configuration. Okay. So kalau kita nak tengok daripada sini, kita tengok nama docker compose.yaml. Okay. YAML file. Okay. YAML file ni adalah sejenis file yang dia bekerja mengikut indent. Contohnya macam kalau kita tab begini, dia akan jadi error. So semua adalah setting dia adalah dengan indent. Contoh macam ni port 8080. Okey pula, kadang okey, kadang sangkut. Okay, tengok keadaan lah. So ini adalah Docker Compose YAML yang mewakili file kita tadi tu. Okay, kita check. Okay, so kita ada 3 server di dalam ni. Dan server-server tu kita nak dia up and running. Okay, jadi saya akan pergi ke setiap satu. Kita akan membedah siasat, tengok apa yang ada dekat dalam tu. Kan? Macam mana ianya boleh terjadi. Kan? Takkan tiba terjadi. Kan? Mesti ada benda yang. Kan? Kita balik ke Visual Code. Okay, dalam Visual Code ni kita akan pergi satu persatu. Okay. Okay, dalam ni dia ada version. Okay, ni dia punya format lah. Dia ada version, dia ada services. Okay, lepas tu kita tengok lagi satu tree dia. Kalau tree dia nampak, dia ada services dia. Ini services ni. So, kita ada satu services ataupun satu container. Tapi dekat dalam ni dia lebih suka dipanggil services lah. Kerana mereka boleh dirujuk dengan menggunakan nama-nama ini. Contohnya macam Test Engine X. Test Engine X ni dia boleh panggil test PHP FPM ni daripada dalam Docker tu sendiri untuk memanggil server-server yang lain. So begitu juga dengan database. Okay, jadi kita cuba perhatikan satu-satu. Okay. Pertamanya kita tengok Test Engine X lah. So Test Engine X ni kita boleh katakan dia ini adalah sejenis web server. Okay. Apa itu web server? Okay, web server. Okay. Web server ni ialah di mana file-file ini akan di-serve daripada server itu
dan dihantar kepada browser kita. Itu dipanggil web server. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, okay, web server, nama web server kita dipanggil Test Engine X. Okay. Dan kontainer dia pun kita bagi nama yang sama lah untuk tidak mengelirukan kita. Okay. Kemudian dia ada satu lagi indent dipanggil build. Build ni maksud in order dia nak jalan benda ni, nak buat, dia kena buat dulu. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini konteks ialah tanda titik. Maksud tanda titik ialah maksudnya fail ini berada di root. Okay, nampak ni. Sekarang ni dia berada di root folder. Tengok ni. Docker compose YAML dan kemudian .docker .docker, ini nama .docker. Okay, kenapa saya tahu docker? Dia sebenarnya boleh je tahu nama apa folder-folder lain pun boleh je. Cuma masalah dia, saya nak dia berada di atas sekali. Jadi tak kisahlah yang file-file lain semua bawah tak kisahlah, tapi yang dia ni berada di atas sekali. Jadi taklah kita accidentally terbuang ke kadang-kadang susah nak cari. Kalau macam sekarang file sikit tak apa. Kalau file dah banyak nanti kita akan masalah lah nak tengok. Okay, jadi kita perhatikan, kita beri kat mana? Docker file di mana kedudukan dia? .docker/app, okay, .docker/app, satu, nginx server.docker file, nginx server.docker file, ini dia. Okay. Jadi kita tengok dekat sini, from nginx, kan, maksudnya image nginx 1.19 Alpine. Okay, dekat mana kita dapat benda ni? Okay. Untuk menunjukkan di mana kita dapat benda ni, saya kena buka browser. Kita kena pergi ke Docker Hub untuk dapatkan image file ini, ataupun kita boleh pakai je version apa yang kita nak. Okey, di sini kita untuk pergi ke sini kita just type lah docker docker.com docker.hub.docker.com hub.docker.com, just type itu dan kita akan sampai. Okey, kemudian kalau kita perhatikan nama file kita tadi, kita disebut nginx. Kita search nginx di sini. Okey, sebagaimana kita lihat ada banyak kan nginx yang tak banyak lah. Tak larat nak tengok satu persatu. Okay. So kita pergi ke nginx Docker official image. Dan ada teks di sini. Okay, ingat tak tadi dia ada colon? Okay, colon itu adalah version dia yang available. Okay. Kalau kita tak nak, kita nak ambil je latest je, type je lah Docker nginx latest. Tapi saya tak galakkan, sebabnya apa? Kadang-kadang bila benda-benda latest ni kita tak pernah test dengan kita punya sistem lagi. Kadang-kadang kita akan jumpa glitch yang baru-baru yang mana sebelum tu jika menggunakan image yang lama, benda ni tak ada masalah. Okay. Jadi kalau boleh elakkanlah guna ini, unless kalau memang kita sentiasa ada masa untuk tengok. Okay, sekejap, saya nak cari yang bernombor. Macam ini kan, 1.25 bookworm. Mana kadang-kadang dia punya code, nak code name dia bookworm lah, dapat 1.25.3. jadinya dia Docker ni mengandungi nginx 1.25.3. So kita berbalik pada kita punya Visual Code tadi. Okay, dekat sini Visual Code ni. Okay, kalau kita perhatikan, dia kita menggunakan 1.19 Alpine. Okay, 1.19 Alpine maksudnya dia running on Alpine Linux lah. Sebab kenapa dia orang suka pakai Alpine Linux ni? Sebab Alpine Linux ni very small lah. Dia punya image size dia tu very small. Okay, so kita dah check nombor ni. So kita patah balik, kita pergi balik ke browser kita tadi tu. Okay, sini browser kita. Silap. Ini bukan browser.
Okey, 1 point berapa dia? 1.19 So kita dekat sini Nginx so kita type je 1.19. Ni image yang kita pakai ni 1.19 ni dia, kita pakai yang ini. Kat sini lah command-command yang dia telah modify lah daripada asalnya, daripada Alpine tu sendiri, Alpine Buster Slim ni. Lepas tu dia tambah-tambah lagi lah dia punya environment dekat dalam server tu, apa yang dia nak buat tu. Jadi kita pakai je lah, tak nak pening kepala lah. Okay, kita patah balik kepada visual code tadi. Okay. So kita nampak ini, so kita dah faham lah. Ini maksudnya daripada image Nginx. Kemudian selepas daripada itu apa dia buat? Dia pun run APK update. Lepas tu dia pun buatlah benda-benda yang ni lah. Macam contohnya kita nak pakai OpenSSL untuk kita punya certificate. So kita run command dia APK add OpenSSL. Kemudian selepas dia install benda tu, dia pun akan execute benda ni lah. Tapi biasanya ini biasa tak pakai tak apa. Jarang sangat kita pakai. Okay. Kemudian image ialah test Nginx. So kita nak menamakan, bila kita dah buat, kita build file daripada sini, kita akan bagi nama test Nginx. Kita boleh tengok, cuba kita double check dekat kita punya Docker. Dekat kita punya Docker. Sekejap, kenapa dia tak jalan? Okey, ni Docker. Oh, lupa pula kita tak jalankan benda ni. Memang dia tak ada lagi lah. Okay, tak apalah. Kita akan execute file Docker Compose tu untuk tengok apakah dia punya outcome dia. Okey, jadi untuk execute benda tu dekat sini, kita ada cara yang lagi mudah lah. Pergi dekat atas Docker Training ni, right click and then open in integrated terminal. Okay. So sekarang ni kita run aja Docker Compose up. Okay, nampak tu dia create Nginx, dia create PHP FEM, and then dia jalan, is working. Okay, ini adalah Docker. Okay. So yang kita boleh nampak dekat sini, kita punya nama tadilah, bila dia execute, dia akan memberi dengan nama image test Nginx. Okay, dan ini adalah dia punya container. Okay. Mari kita masuk dekat dalam. Okey, nampak tak? Kita punya file-file yang ada dekat luar tadi tu telah berada di sini. Macam mana boleh terjadi macam tu? Okay, biar saya terangkan. Okay, kita tengok port dia, port 80. Okey, di sebelah kiri ni semuanya adalah bahagian daripada host komputer. Maksudnya, kalau kita guna port 80 dekat luar, kita kena menggunakan port 80. Kalau kita gunakan port yang lain, memang tak akan jalan. Dan dekat dalam, di internal port, dia menggunakan port 80. Maksudnya, kontainer-kontainer yang ada tu, dekat dalam tu, dia port 80. Contohlah, macam kita ada kontainer tu, dia pakai port 80, tapi disebabkan port 80 kita dah digunakan oleh aplikasi lain, so kita nak menggunakan port 8000. Jadi, port 8000 ni dia akan pergi ke port 80 di dalam aplikasi itu. Kemudian kita tengok dekat sini volume, macam saya cakap tadi, di sebelah kiri ialah host komputer. Okay. Titik bermaksud ialah root. Maksudnya root folder. Okay, maksudnya daripada ini semua ni,
Benda-benda ni semua dia akan masuk ke dalam SRV APP. Mari kita tengok dekat Docker tu. Dalam Docker tu tengok apa dia cerita dia. Tengok file-file apa yang ada. Kalau kita patah balik ls, nampak ini adalah standard sistem yang ada lah. Dia simpan dekat dalam CD apa dia? SRV, dalam CD SRV. Biasanya developer ni dia suka letak dekat dalam SRV lah ataupun di dalam VAR lah. Kalau kita tengok ni semua ni ada. Tetapi dia tidak termasuk yang lagi atas ni. Dia cuma masukkan yang ni je. So tree dia dari sini lah. Okay. Kemudian apa lagi yang dia buat? Silap. Okay, apa lagi yang dia buat? Okay, .docker app setconf. Okay, kita pergi ke mana? .docker app setconf. Okay. Pergi ke mana? Okay, ini adalah configuration file. Biasa siapa yang dah biasa familiar dengan Nginx, dia tahulah apa maksud file-file ini. Ini adalah configuration file untuk memulakan Nginx serve file-file yang berada di dalam server tu. Okay, yang mana ni nanti saya akan kata later lah. Jadinya, yang ini apa yang berlaku sebenarnya? Tengok dekat sini. Okay. So dia akan copy semua file-file ni pergi ke file di dalam Linux. Linux. Okay, /etc/nginx-conf.d site.conf. Okay. Jadinya dia copy. Benda lah ni dia akan copy ke folder ini. Okay. Mari kita double check. Betul ke benda tu ada dekat dalam tu? Kan? Okay, cd / tak ingat apa nama dia. cd etc cd okay, cd conf. Okay, nampak tak? Site.conf berada dekat sini. Kalau yang original dia tak ada. Kalau yang kita ambil yang download daripada image tu, benda-benda ni tak ada. Jadi macam ni kita nak check. Saya pun tak pasti ada tak command tail ni boleh pakai di sini atau tak. Okay. Tail ni maksudnya dia akan baca beberapa line yang terakhir lah daripada file site.conf tu. Ataupun guna cat. Okay, guna cat kita boleh nampak semualah. So file-file ini adalah sama macam yang di dalam VS Code tadi tu. Okey. Jadi kita kita kembali ke VS Code. Okey. Dah faham kan macam mana dia berada di sana. Dan kemudian ini ada environment. Environment ni dia tak tentu, dia lain image, lain dia punya command dia. Okey. So kita boleh bacalah apabila kita download daripada Docker Hub tu, biasanya mereka akan menyatakanlah. Okay, macam contohnya sekarang ni TZ equal Asia Kuala Lumpur. Ini bermaksud time zone. Kita nak menggunakan time zone kita Asia Kuala Lumpur ataupun dengan kata mudahnya GMT 8 lah. Kita GMT 8 daripada Meridian Greenwich. Okay, and then diikuti dengan working directory. So working directory ni memang /srv/app. Sebab itu bila kita buka aja Docker tadi, dia terus masuk kepada srv app. Okay, kemudian next line ialah depends on test PHP FEM. Okay. Test PHP FEM tu siapa? Depend pada dia Muhammad ni. Maksudnya
Selagi dia ni tak up, selagi tu yang ni pun tak boleh running. Sebab dia memang dependency dengan benda ni. So kita next pergi ke test PHP FPM. Okay. Sebagaimana saya dah beritahu tadi, test PHP FPM ni ialah satu modul untuk PHP. Kerana Nginx secara standalone tu dia tidak support PHP. Dia tidak seperti Apache. Apache tu apabila kita install je dia dah memang sedia ada. Memang dah sedia ada PHP. Kalau tak salah saya lah, saya dah lama tak pakai lah. Tapi benda-benda tu dia dah memang ready-made ada dekat dalam tu. Okay. Kemudian kita tengok apa bendanya pula dekat dalam ni. So, dia lebih kurang sama macam tadi. Okay. Build ni, biasalah kita dah tahu build. So, contact ni ialah contact yang sama dengan sini. Kemudian, docker file ialah php server.docker file. So, in order dia nak create container ni, dia akan refer file ini, php server.docker file. Okay. Okay, dekat dalam ni saya dah buang semua benda-benda ni. Bawah yang hijau ni as a reference only lah. Sebabnya ialah salah satu sebabnya ialah command-command ini dia tidak apa, sampai satu masa mereka akan block daripada sistem mereka. Dan kadang-kadang bila kita nak execute benda ni tak boleh jalan. Jadi why not saya buat satu image. So bila-bila masa apabila command-command ni dah tak boleh jalan pun kita tak ada masalah sebab kita dah memang includekan command-command ni di dalam image yang saya buat sini lah. Okay, kemudian image dia akan test PHP FPM, container name pun sama kita buat. Okay, volume. Volume SRV, so volume dia ialah apa yang ada dekat sini akan di-copy dekat dalam SRV app. Sama macam tadi lah, volume dekat sini kan, sama je. Kemudian working directory pun sama. Okay, network test, okay, sebab kita menggunakan network yang sama, so kita akan inilah dalam test network lah. Ini untuk segregatekan network lah. Contohnya macam kita ada 100 tu tak adalah sangat. Sedang 10 ataupun 20 kadang-kadang kita nak isolatekan dengan network-network yang lain. Tapi biasanya ini jarang pakai. Seterusnya kita akan pergi ke database. Ini test database. Dia sama macam tadi, dia lagi mudah lah. Cuma yang ini kita ada dalam environment ni kita boleh sediakan, kita boleh preparekan. Maksudnya sekarang ni saya masukkan test user sebagai user dia, password dia apa, test DB, and then port dia apa, port 5432. So kenapa yang ini ada port, yang ni tak ada port? Okay. Cerita dia macam ni. Yang ini dia accessible from luar, daripada luar. So kita nak gunakan nama site dia ni daripada luar. So contohnya macam kita type HTTP, nama domain name, so menggunakan port 80. Kalau kita gunakan port lain, kita kena specify lah dekat dalam kita punya URL tu. Tapi kalau menggunakan port 80, maka kita tak perlu specify. Okay. Yang ini pula ialah kita nak baca database daripada port kita, daripada luar tu kita nak access dia ni. Dia dekat dalam ni kan. Okay, sekarang kita akan tengok balik file dalam VS Code ni. Okay, so sekarang ni kita punya Nginx pun kita telah configure. Okay. So dia akan listen. Okay, kita akan go through on inilah Nginx punya configuration file. Okay, dia listen port 80. Okay. Ini kalau dia menggunakan IPv6 tu IPv6 okay lah. Dia akan menggunakan benda ni lah, port 80 juga. Okay, nama server ialah test.localhost. Okay, yang ini tak berapa penting, tak payah tengok. Okay. Root SRV app bermaksud apabila dia run aja, dia akan pergi ke SRV app punya folder. Dan index dia ialah maksudnya default index. Maksudnya kita tak letak apa-apa nama file pun, dia akan pergi ke index dulu. Nampak dekat sini. Jadi index ni as a default file lah. So dia akan baca index.php. Okay. Kemudian ini access log. Okay, di mana dia letakkan access file log dia. Dan error log dia dekat mana dia letakkan. Okay, ini location. Ini location ni. Okay, tak apa, tak payah tahu.
Okay. Okay. Ini pula, oh ni location file-file lain ni. Okay. Nanti saya akan demo bagaimana file-file lain, bagaimana Nginx ni dia proses file-file lain dan macam mana dia proses file-file PHP. Okay. 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 Mula kita tengok ni dulu. Okay. Ni dulu. Okay. Error log semua dekat mana apa semua kan. Okay. Ni semua ada. Okay. Okay. So, mari kita test dekat kita punya browser kan, sebab kita server dah up. Jadi supposed to be kita boleh execute file index.php ni. Okay. Ni siapa yang kata ni lah. Wih, sejuk dah jom. Okay. Okay, so okay, tak apa, saya ubah dekat sini. Datang dari Nginx. Okay. Yang ni pula. Okay. Ini index.php. Dan okay, so kita ada dua file. Test Nginx dan index.php. Okay. So kita nak test dia. Okay. Boleh ke file ni berfungsi? Okay. Okay, tadi namanya test.localhost. Test.localhost. Okay, nampak. Hello, file ini datang dari Nginx. So, maksudnya dia berfungsilah sebagaimana yang kita nak. Okay. Kalau kita cek balik kita punya file, okay, so kita cek balik kita punya VS Code. Okay, dia serve file ini. Okay. Dan bagaimana dia serve tu, begini cara dia. So, dekat setconf. Okay, location. So, dekat sini, kalau dia berjumpa apa-apa saja file yang di hujungnya ada .php, dia akan execute blok yang ini. Okay. Kalau tidak, dia tak akan pergi sini. Dia sebab dia boleh serve. Sebab Nginx ni ialah satu web server yang boleh serve file. Okay, contoh macam ni kan. Okay, kita akan cuba test nginx.html. Boleh ke tak? Okay, tapi sebelum tu saya terangkan dulu apa maksud dia. Okay. Ini menyatakan semua jenis extension .php akan pergi kat sini. So, sekiranya file tu not found, okay, dia akan bagi error 404. Maksudnya not found lah. Okay. Lepas tu fast CGI split path info. Okay, ni tak payah nak tahu. Okay. Okay. Fast CGI pass. Okay. Ini bermaksud file-file ini akan dipaskan kepada server test PHP FPM. Okay. Kalau kita tengok dekat dalam kita punya container, bukan container. Kalau kita tengok dekat dalam Docker Compose, dia akan pass ke test PHP FPM. Alright. Di mana? Di port 9000. Okay. Jadi kita tengok dekat sini. Okay. Oh, ni kita tak perlu specify sebab dia internal. Dia tak kisahlah port apa pun. Tapi port tu kena betul lah. Kalau port tu 9000 buka, maka memang kita kena cari port yang buka 9000 lah. CGI index. Ini semua tak ada apalah. Ini semua kalau ni semua dah pre-configure lah. Saya pun dah tak ingat lah apa yang dia punya configuration detail ini. Tapi adalah kalau benda-benda ni setengah-setengah ni kita buang kadang dia tak jalan. Okay. Okay, jadi sekarang kita nak test. Boleh ke adakah betul dia ni memang dependent pada PHP? Okay, what happen kalau adakah Nginx boleh serve juga file kalau server PHP ni tidak up? Dia tidak up and running. Jadi kita pergi ke Docker. Okay, dalam Docker ni. Okay, so sekarang ni kita akan stopkan test PHP FPM.
So kita stop ini. Tapi Nginx dan database is still running. Okay. So kita pergi ke kita punya browser. Ini dalam browser kita. Dan kita refresh. Okay, dia tak dapat berjalan. Dan kalau kita check dalam kita punya VS Code pun, okay, kita tengok apa yang ada dalam VS Code kita ni. Alamak, tak nampak ke? Oh, dia tak boleh buat apalah, tak nampak. Okay, kita akan nampak bad gateway dekat dalam ni browser sebab kita matikan. Yeah. Okay, tetapi bolehkah Nginx serve fail-fail lain yang selain daripada PHP? Jawapannya boleh sebab tadi kita dah offkan. So test.localhost ini adalah nama domain name. Okay, kita masukkan Nginx. Ya, saya lupa apa nama file ya. Test_nginx.html. Okay. Test_nginx.html. Okay, nampak? So, dia still boleh serve. This is HTML file content for Nginx process without going to PHP FBM server. Yang mana ianya merujuk kepada file yang inilah. Kayak ni. Merujuk file yang ini. Okay, sebab dia .html. Okay, jadi kita berbalik pada file yang asal tadi, docker compose YAML untuk database pula. So as kita know, ini adalah kita punya configuration. Test user, my password, test db ini adalah configuration untuk kita punya sistem. Okay. So dalam sistem ni kita dalam application kita ni kita ada menggunakan connection ke database. Okay. Jadi kalau kita tengok ni, ni kod PHP. Okay, pg connect. Lepas tu nama host dia ialah test database, which is yang kalau kita tengok dalam docker compose YAML ialah ini, benda ni, test database. Okay. Kemudian port 5432, which is here. Okay, 5432 dekat dalam ni, internal. Okay. Kemudian nama dia ialah test user, password, my password. Tu semua kita dah configure properly ya. So kita akan pergi connect db. Tapi sebelum tu kita ingat tak tadi kita dah offkan kita punya ni. Jadi memang tak akan jalan lah. So jadi kita kena enablekan balik. Oh silap. Kita kena enablekan balik kita punya docker. Okay, tekan je ni button ni. Dan kemudian kita akan connect db.php. Oh silap. Kita akan pergi ke browser. So di browser ni kita akan type connect db.php. Oh. Call to undefined function pg connect. Oh, ini berkenaan ini pasal PHP tak running. Oh. Okey, jadi dekat sini kita akan nampak connect db tu beroperasi seperti biasa. So kita masukkan di sini mula-mula dia kalau kosong dia pergi index.php So sekarang kita nak test connection kita. Boleh ke kita execute connect db php. So dia memberi jawapan good connection. Maksudnya kita punya configuration semua tu dah betul. Okay, cuba kita tengok dekat sini connect db. Okay. So db connection, ni semualah dia tambah. Dan kemudian kalau tak okay. Minta maaf saya tak
Tak cuba. Okay, kita tukar configuration. Okay, kita akan tukar configuration untuk menggagalkan connectivity ini. Okay, jadi kita akan ubah supaya dia punya connection tu tak berfungsi lah. So kita cubalah kita tukar, kita ubah dia punya, let's say macam test user, kita buang test saja. Adakah dia boleh beroperasi? Okay, jadi kita pergi refresh connectivity.php and then okay, it doesn't work. Okay, sebab parameter ada yang tak betul. Jadi maksudnya database ni dia beroperasi lah. Okay, jadi kita butuhkan balik file tu. Test user. Okay, so sekarang ni kita dah tahu database kita up and running. Okay. Jadi kita nak test lah guna external party lah, external party punya software untuk connect ke kita punya database. Okay. Okay, dekat sini dalam heading SQL ni kita akan masukkanlah parameter-parameter yang ada tu. So sekarang ni library. Okay, library ni kita senang pakai latest lah. So guna PostgreSQL TCP IP, hostname. Hostname is what? Hostname adalah nama servis. Okay, kita akan pergi hostname ataupun local host kita lah, sebab host dia masih host dekat kita tapi dengan menggunakan port yang berbeza. Okay, so sekarang ni Postgres, user dia, kita check dekat ni apa nama user dia. Okay, user lah test user, password dia my password, db dia lah test db. Okay, jadi kita masukkan test user, password dia ialah my password dan dia punya database ialah test db. Okay. Kalau password dia betul-betul, kita boleh klik butang bawah ni dan kita boleh open. Setting for changes, yes. Okay. Okay, sekarang kita dah masuk ke database. Inilah database dia. Jadi tapi dia database ni masih kosong lah sebab kita tak isi lagi dengan data kita. Okay, kita berbalik kepada VS Code kita tadi. Okay. Jadi kesimpulannya yang kita dapat dekat sini, configuration semua ni akan diguna pakai. Jadi kita cuma configure sekali dan kita boleh pass kepada kita punya team untuk executekan benda ni. So contohnya macam kita ada 10 server pun tak ada masalah. Kita pakai let's say macam kita ada Nginx, kita ada load balancer. Just copy benda ni. Copy. Lepas tu modify dia punya value tu, masukkan di merah sebab indent tak betul. Okay, ataupun nama dia, test Nginx nama 2. Okay, kita akan dapatlah server yang dengan configuration yang sama. Jadi itu sajalah berkenaan dengan Docker. Harap-harap semua boleh faham ya.